Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dalam masanya 6 hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, mengharap hanya pada redha dan dekatnya dengan Allah SWT, serta mengharap ganjaran pahala daripada Allah SWT. Amin amma ba'du. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Lundang, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, sihatkan kita, alhamdulillah, ruangkan masa untuk kita. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung juzuk 27 surah Al-Hadid, surah yang ke-57, dan kita akan tadabbur ayat yang keempat dan seterusnya insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض. Dialah Allah, huwa itu Allah, alladhi yang khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan. Khalaqa ni telah mencipta, past tense, telah menciptakan as-samawat, 7 lapis langit, wal arda dan bumi, fi 6 ayyamin, dalam masa 6 hari, dalam masa 6 hari, minad dunya, hari-hari dunia ni, hari dunia bukan hari akhirat, hari dunia.
minad dunya, maknanya hari sama dengan hari dunia. Disebut di dalam tafsir Jalalain, awwaluha al-ahad, awalnya itu bermula dari Ahad. Maknanya 6 hari atas muka dunia ni ada 7 ada 7. Jadi nak ambil hak mana? Hak tidaknya. Jadi kalau 6-nya bermakna kena tinggal sehari. Bermakna Allah Ta'ala buat langit bumi ni diambil masanya selama 6 hari. 6 hari minad dunya, hari-hari yang ada atas dunia ni lah. Ahad, Isnin, Selasa, wa akhiruha al-Jum'ah, sampai hari Jumaat. Bermula Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tak boleh ke Allah SWT buat sama sehari ataupun sekelip mata je? Boleh. Tapi dah Allah Ta'ala nak terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dalam masanya 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian istawa 'alal 'arsy. 'Alal 'arsy disebut di dalam tafsir Jalalain al-kursi. Arash itu adalah kursi, al-kursi. Bukan kursi kita ni, kursi Allah SWT. Kursi kita ni ada kaki, lagu ni kursi Allah Ta'ala kita tak tahu, bukan kursi untuk duduk dia tak. Istiwaan yaliqu bihi, istiwa yaliqu bihi, yang layak baginya bagi Allah. Yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, di sini istiwa yaliqu bihi taqaddama anna hadha tafsir salaf. Ni dia panggil istiwa yaliqu bihi, ni dia panggil tafsir bagi pendapat ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia panggil salaf, ulama salaf. Ulama salaf ni ulama yang terdahulu. Ulama salaf ni dia sebut istawa 'alal 'arsy. Dia tidak terjemah makna istawa 'alal 'arsy. Istawa tu, istiwa tu dia tak terjemah makna. Dia serah pada Allah SWT. Itu dia panggil ulama salaf, tidak berani nak menterjemahkan istiwa tadi dengan makna-makna yang kita dengar macam-macam hari ni. Baik. Dan sebelum daripada kita nak tengok makna tu, kita tengok pula pendapat ulama khalaf. Wa ammal khalafu, adapun ulama khalaf, fayu'awwiluna bil qahri wal ghalabah, mereka mentakwilkan. Ini dia panggil ayat ni ayat mutasyabihat, ayat kesamaran. Kesamaran. Jadi mereka ni ulama khalaf ni dia takwil istawa 'alal 'arsy ni maksud dia Allah SWT bil qahri. Allah Ta'ala ni gagah kuat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut istawa 'alal 'arsy. Wal ghalabah, Allah Ta'ala ni menang di atas suatu perkara. Wallahu ghalibun 'ala amrih. Jadi tuan-tuan semua, kalaulah kita terjemah istiwa ni, mana qala ulama, katanya ulama ahli tafsir kata az-zahiru laisa bil muradi huna. Yang zahir ni istiwa ni dia panggil makna zahir ni, katanya ulama zahir ni taksir di sini makna zahir, taksir makna zahir, nak maknanya makna takwil. Naknya makna takwil.
Kalaulah kita terjemahkan istiwa ni istawa ataupun istiwa ni mana istaqarra, makna tetap. Tetap ni makna apa? Duduk. Allah duduk atas arash. Duduk tu tak kena dah tu. Makna apa dia makna duduk? Jalasa. Jalasa, duduk. Jadi bila kita kata duduk, hamba pun duduk, tua-tua pun duduk. Jadi tua-tua tu apa yang kena duduk? Bapa kena ada tempat, sebab tua-tua ni makhluk. Jadi sedangkan Allah SWT ni laisa kamitslihi syai'un. Allah SWT Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Jadi sesuatu tu makhluk. Makhluk perlu pada tempat. Tua-tua duduk loni alhamdulillah berhajat kepada tempat. Sama ada mari duduk masjid. Masjid tu duduk mana? Duduk atas kapet. Jadi kalau kita nak terjemuh Allah Ta'ala duduk, duduk tu mana taksir tu? Ataupun istawa dengan mana ala. Ala pun boleh. Ala ni makna tinggi. Tinggi ni tinggi, tertinggi. Ala ni tertinggi. Kalau kita terjemuh dengan mana tertinggi, irtafa'a. Irtafa'a ni mana tinggi ni, tinggi nak tinggi apa? Kalau kita kata uluwul makan, tingginya tempat duduk Allah, salah. Tingginya tempat duduk Allah. Allah duduk atas arash. Duduk, perkata duduk tu tak boleh. Tak boleh kita nak terjemah. Baik, kalau kita kata salah, ulama salah dia terjemah dengan makna duduk. Dengan makna duduk. Perkataan duduk tu salah dah. Tak boleh terjemah dah dengan makna duduk. Sebab duduk tu perbuatannya hamba-hamba makhluk. Tetapi kalau kita kata uluwul makanah, tingginya pangkat Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh. Itu uluwul makanah, tingginya tempat duduk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua, ulama khalaf ni dia tak mengambil makna tadi dengan makna zahir, tak sih. Jadi kalau nak jadilah ulama tu ulama salaf, kita nak ambil pendapat ulama salaf, maka jangan terjemuh istawa 'ala al-'arsy. Setakat tu tak usah terjemuh dah. Allah selalu di atas arsy. Duduk selo. Jadi bila duduk selo, duduk. Hak duduk tu. Jadi tuan-tuan semua, kalaulah kita kata istaula maknanya Allah SWT berkuasa. Berkuasa. Jadi ni makna dia panggil perbahasannya bab masalah istiwa ni bermakna istaula, maknanya Allah Ta'ala berkuasa. Ni pendapat yang dia panggil pendapat khalaf. Tetapi minta maaf lah kalau hamba sebut di sini Fahamar Wahabi dia berpendapat siapa yang mentafsirkan istiwa tadi pada ayat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa dengan makna istaula, dengan makna berkuasa, ataupun dengan makna tadi ulul makanah, tingginya kedudukan, tingginya pangkat Allah SWT, darjah Allah SWT. Nak banding dengan manusia mana boleh banding? Allah Ta'ala buat langit bumi. Jadi bagi pendapat Wahabi, mereka berpendapat kalau orang terjemuh Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa dengan orang mengikut pendapat ulama khalaf, dia mengirakan orang itu kafir. Itu bahaya Wahabi tu. Dia kira kafir selalu. Jadi rujukan Wahabinya, mereka guna kitab mereka ialah Halaqat Mamnu'ah karangan Husam Al-Aqad Darus Sahabah Tontomsi. Jadi itu atas semua itulah orang panggil duduk gagal. Ulama-ulama gagal.
Duduk pegang-pegang. Jadi tuan-tuan semua, kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita kena pegang. Kalau contoh kita nak ambil pendapat ulama salaf, dia tidak terjemuh. Istawa al-arsh, tak terjemuh. Dia kira serah pada Allah SWT. Itu baru betul. Kalau terjemuh duduk tinggi, Allah duduk mana? Allah duduk langit. Hak duduk langit tu salah tu. Jadi kalau kita nak ambil pendapat khalaf terjemahkan dengan mana istaula, iaitu berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa, bukan makna Allah Ta'ala duduk. Jadi adalah beberapa ayat, dia panggil ayat mutasyabihat dalam Quran, maka ulama khalaf dia mentakwilkan. Ini disebut di dalam kitab Hasyiah Sawi, syarah kepada tafsir Jalalain yang membaca ni. Wa amman khalafu yu'awwiluna bil qahri wal ghalabah. Jadi ulama khalaf mereka takwilkan dengan mana al-qahri wal ghalabah, iaitu berkuasa, menang, gagah, kuat. Itu makna yang diambil yang dipegang oleh pendapat ulama khalaf. Ahli sunnah wal jamaah lah ni. Jadi minta maaf hamba sebut tu, sebab benda ni benda duduk bala. Duduk bala. Jadi kita nak keluar daripada orang panggil mentajisimkan Allah Ta'ala. Baik, kita pun lihat juga ayat yang seterusnya, bawah nanti ayat yang keempat ni juga. Kita lihat dulu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sebelum ada kita masuk ayat ya'lamu ma yarju fil ardi ni, kita tengok ayat yang sebelum ujung tu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Ta'ala bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Maknanya Allah tu wujud bila makanin. Allah Ta'ala wujud bila makanin. Allah Ta'ala wujud tanpa tempat. Sebab bila Allah Ta'ala wujud dengan bertempat, bermakna Allah Ta'ala itu, kita sudah samakan Allah SWT dengan makhluk. Ni tuan-tuan semua, ada orang kata pendapat kata Allah wujud tanpa tempat. Allah wujud tanpa tempat. Ni dia tak setuju. Kita nak lari daripada kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Tempat-tempat ni makhluk. Tinggi-tinggi ni, tinggi duduk di atas bawah, jihah dia panggil, sudut, arah ni. Itu pun makhluk juga. Jadi tuan-tuan semua, kita terus dengan ayat yang seterusnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui, dia Allah, dia mengetahui apa yang masuk, yaliju fil ardi, yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar daripadanya. Allah Ta'ala tahu semua, sama ada yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi. Kalau kita lihat apa yang masuk di dalam bumi ni, iaitu dia ada khulu fil ardi, hok masuk dalam bumi ni, daripada atasnya masuk, hok duduk atas bumi ni masuk dalam bumi. Kita tak tahu. Kalau kita tahu pun mungkin kita tahu. Contoh kal matar, hujan, air hujan. Air hujan masuk dalam bumi tu banyak mana dah. Allah Ta'ala suruh bumi tu sedut air tadi. Wal amwat, orang mati hok masuk dalam bumi banyak mana dah. Orang ke tanah kubur kita tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala kata dia tahu. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dan yang keluar yang keluar daripada bumi, yang keluar daripada bumi ni apa dia? Kan nabati, sepertilah an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala tahu semua berapa dah keluarnya keluarnya tumbuh-tumbuhan tu, berapa dalam hamba tengok orang hok duk nane saya.
Tok Nan saya dia buat batah. Dia pun tanam. Dengan dia betul-betul rajin dengan bajunya, dengan jaga daripada seranggonya, dia buk lambu macam-macam. Dengan caranya meracun. Keluar tumbuh. Hok cara timungnya, hok cara sayurnya. Semua tu bilangan tu. Satu tu pokok sayur hok kita kata orang tanam. Hok orang tak tanam, hok tumbuh. Hok tumbuh bukan dengan sendiri tetapi Allah Ta'ala tumbuhkan. Bukan dia tumbuh dengan sendiri sepengah tak ada Tuhan. Jadi Allah Ta'ala tahu semua ni. Wa ma yakhruju minha. Lepas tu bahaya galiyah. Besi, biji besinya, peraknya, mahnya. Allah Ta'ala tahu semua. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik ke sana, ke langit. Hok mana hok turun daripada langit? Hok turun daripada langit ni seperti apa dia? Wa man yanzilu minas sama', sepertinya rahmat Allah SWT, sepertinya bala daripada Allah SWT. Yang turun daripada langit turun ke bumi. Kita tengok rahmat Allah SWT ni kita tak boleh nak tahu. Hanya Allah SWT yang tahu. Bala-bala azab Allah SWT. Kita tengok ada taufan, ada ribut taufan daripada atas ke bawah. Mari baru ni kita tengok apa dia. Angin torpedo. Biung musi. Maka ini adalah hijau Allah SWT. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik fiha ke langit, yang naik ke atas, daripada bawah naik ke atas. Kal a'malis salihah was sayyi'ah, seperti amal-amal soleh, amal-amal soleh yang mana ianya naik ke langit. Jadi itu atas semua. Maka disebut juga oleh Allah SWT dalam surah Fatir ayat ke-10, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, sedang amal yang soleh pula dimuliakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa-rupanya amalan kita ni naik. Dia naik dah. Hok naik ni amal baiknya, amal baik, amal soleh ni ataupun amal toleh, amal buruk, dia akan naik, malaikat naik. Malaikat naik catatan amalan kita ni. Kalau amalan ni ada hok jenis amalan hok jenis boleh naik sendiri, ada hok tak boleh naik. Antaranya semaya. Semaya kita ni lepas pada kita bagi salat dia naik. Dia naik, dia tak turun. Ada lagi semaya yang naik sampai langit pertama, dia tak boleh naik, dia mari semula jumpa Tuhan dia hempap atas muka. Dihempapkan semaya itu atas mukanya. Maka semaya tadi dia dua semaya. Jenis semaya ni semaya yang diterima dan semaya yang tidak diterima. Maka dua-dua ni dia berdoa pada Tuhan dia. Yang pertamanya kalau semaya itu naik, dia doa supaya Allah Ta'ala hafizakallah kama hafaztani. Allah Ta'ala jaga kamu sebagaimana kamu jaga aku. Yang kedua, dayya'akallah kama dayya'tani. Semaya yang tidak diterima tadi, dia doa pada Tuhan dia, semoga Allah Ta'ala mensia-siakan hidup kamu sebagaimana kamu mensia-siakan aku tadi. Ni setiap kali semaya ni hok mana semaya boleh naik, semaya tak boleh naik. Tapi semaya apa ni, amalan baik jahat ni semuanya dia akan naik dalam buku, dalam bentuk catatan. Itu malaikat buat naik. Dia panggil malaikat buat naik sehari dua kali. Waktu subuh dengan waktu asar. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, maka
Ayat ni ayat yang nak ceritanya Allah Ta'ala tahu semua. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Hak turun daripada langit, hak naik daripada bawah ke atas, semua Allah Ta'ala tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Ta'ala bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Ta'ala berada bersama kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala sebut kami dengan kamu wahai hamba, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala dengan hamba ni berbanding hamba dengan orang semerih dia. Yang orang kita ni orang semerih. Kalau ayam kita sembelih ayam kan, dia ada orang semerih dia, orang nyawa dia. Hak ni orang halkom ni kita sembelih kerak, dia ada lagi dua sini ni, orang semerih ni nak putus orang semerih. Putus agak semerih, agak nyawa. Sebab tu bila kita sembelih lembu tu, lembu boleh bangun jalan molek, leka dia putus dah, tapi boleh pergi lagi meraung. Sebab agak nyawa tak ada lagi, dia panggil agak semerih tak putus tu. Ni. Jadi Allah Ta'ala kata, aku denganmu hai hamba, aku denganmu berbandingmu dengan agak semerih duk tekak mu, aku dekat lagi. Aku dekat lagi denganmu. Kita tak khabar je. Jadi tuan-tuan semua nak ceritanya Allah SWT ni sentiasa memerhati kita, duk melihat kita semua. Kita duk sorang. Allah SWT la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah Ta'ala tidak ada ngantuk dan tidur. Dia tidak ngantuk dan dia tidak tidur. Jadi kita ni hak tidur ni, jadi bila Allah Ta'ala tu dia tidak seperti makhluk. Makhluk ni dia perlu pada rehat, perlu pada tidur sebab dia makhluk. Maka Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Sebab tu ayat ni dia kena pergi kemah ni, laisa kamitslihi syai'un. Maka daripada sinilah ulama-ulama terdahulu dia menyusulkan sifat 20, ngaji sifat 20 ilmu tauhid ni nak menyelamatkan daripada puak-puak mujassimah ni. Nak menyelamatkan akidah orang Islam supaya jangan menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Maka dia pun keluarlah ilmu tadi daripada dalil-dalil Quran, maka keluarlah dia panggil sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis ni makna Allah Ta'ala menyalahi dengan perkara-perkara baru, iaitu makhluk. Bersalah dengan hak baru. Baru ni makhluk macam kita. Kita ni baru. Jadi Allah Ta'ala ni mana tidak sama mukhalafatuhu. Mukhalafah ni mana tak sama. Dia panggil negatif sama. Negatif dengan makhluk ni tak sama. Kalau makhluk ngatuk, Allah tak ngatuk. Kalau makhluk tidur, Allah tak tidur. Kalau makhluk tu berhajat pada tempat, Allah tidak berhajat pada tempat, sebab dia Allah. Jadi tuan-tuan semua, itulah nak suruh kemahnya akidah. Kerana kalau tak kemah akidah ni, pegangan kita ni lepaslah akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, maka itu di antaranya ayat yang ke-4 Allah Ta'ala sudah dengan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu buat, Allah Ta'ala lihat semua, tengok semua. Jadi tuan-tuan semua, itu ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5, lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Bagi Allah SWT kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah SWT dikembalikan segala urusannya. Segala urusannya Allah Ta'ala ulai balik. Ayat ni diulang menyebutkannya untuk menguatkan tentang adanya hari kebangkitan. Lahu mulkus samawati wal ard. Tadi ayat tadi
Ayat sebelum ni, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Allah Taala ciptakan langit bumi. Maka disebut hak bumi, langit, apa semua kerajaan langit bumi ni semuanya lahu bagi Allah. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur, dan segala urusan ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir apa semua sekali. Dia nak buat apa terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala ni maknanya dikembalikan kepada Allah ni segala urusan, maknanya di akhirat nanti maka manusia ni akan balik semula pada Allah SWT. Segala urusan akan diuruskan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Masalah, semua masalah yang tak selesai di dunia maka diuruskan di akhirat nanti. Diberi pembalasannya. Orang yang buat amal soleh, orang yang buat amal jahat, diberi balasannya. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fin layl wa huwa alimun bidhati sudur. Dialah Allah. Dia juga Allah Ta'ala juga yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui isi hatinya. Wa huwa alimun bidhati sudur. Jadi itu semua Allah Ta'ala yang memasukkan al-lail fin nahar, malam dalam siang, siang dalam malam. Tuan-tuan tengok, kita tengok ke daripada subuh hok gelap, tiba-tiba jadi cerah. Hok duk cerah molek-molek, kabar-kabar jadi gelap, kau gelap. Siapa dia buat gelap cerah ni? Allah SWT. Hebatnya Allah SWT. Kalau kita duduk tempat kita ni, kita tak rasanya sehari itu lebih panjang daripada malam, ataupun malam lebih panjang daripada sehari tempat kita. Tetapi bila kita duduk di luar, kita akan rasa. Kalau kata musim itu musimnya musim sejuk, kalau musim itu musim sejuk, sejuk, mana malam tu jadi panjang, siang jadi pendek kalau sejuk. Kalau musim itu panas, siang itu kalau musim itu panas jadi terbalik pula. Jadi siang jadi panjang, malam jadi pendek. Malam jadi pendek. Ambo ingat kalau kata musim itu panas. Musim panas kan. Kalau di Mesir ni ambo tengok Arak ni dia pun panas, kita lagi lah panas. Dia tu pak dia tu berasa dia tu pun panas. Dia buka malam-malam, dia buka ni nyelo rumah dia buka. Pakat tak boleh nak tidur ni, tak boleh nak tidur, malam dia panjang. Jadi tuan-tuan semua, bila mana kita nak tidur tadi, kita boleh jenera dia, jenera molek ni. Malam pendek malam pendek. Jadi kita nak jenera tadi, kita nak jeneranya dekat-dekat subuh tu, kerana hawa tu baru hilang panas. Dekat-dekat subuh tu baru hilang rasa bahaya panas tadi, hok siari. Hok situ tu, situ tu barulah nak jenera Allah Akbar seksa. Kalau hok sejuk pulaknya, sejuk tak, Masya Allah. Sejuk tu rapat ketulah. Kalau rumah tidak ada sakhanah, tidak ada dia panggil apa? Heater tak? Man air. Tak boleh mandi kita. Tak boleh mandi. Sebab air tu kena di kulit kita ni, dia sengar sampai ketulah. Teruk. Boleh nyetok. Nak ceritanya siapa dia yang buat kan? Allah Subhanahu wa taala. Yang buat siari malam ni, malam masuk dalam siari dan masuk dalam malam ni, wa huwa alimu bidzati sudur, dan Allah Taala tahu semua apa yang ada dalam isi hati manusia. Semua tahu, tak ada yang Allah Taala tak tahu. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita duk zikir dengan hati ni terpakai. Kalau kita zikir dua-dua, terpakai. Cara zikir hati pun Allah Ta'ala terima, mulut, lidah pun Allah Ta'ala terima.
Kalau kita zikir hanya hati saja, mulut nampak dah senyap tapi hati duk berzikir, Allah Ta'ala ambil kira tu. Sebab Allah Ta'ala ni dia tahu siapa dalam hati manusia. Duk kata berapa, duk ingat berapa. Jadi tu semua Allah Ta'ala sebut ni. Takutnya kita tak khabar wa huwa alimu bi dhatis sudur. Jadi kita ni kena berhusnuzan, kena bersangka baik semua. Jaga hati kita sebab hati ni dia panggil hati ni dia berbolak-balik. Berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Yang pentingnya iman ni, al-iman taqwa hahuna ni. Cahaya takwa takut pada Allah di sini, di hati ni. Jadi tuan-tuan semua, Allah Ta'ala ajar kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita ni sentiasa minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kena minta semua. Dalam semaya rakaat pertama minta, dua minta, dua rakaat. Kalau rakaat tiga pun minta. Rakaat keempat pun minta. Kalau 4 rakaat, maknanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Kerana tuan-tuan semua, jalan yang lurus ni jalan yang dibawa oleh Nabi, minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini jalan-jalan minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Baik. Akhir sekali ayat ke-7. Dah berapa ayat ni? Kalau boleh habis tak ada. Ayat yang ke-7, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله, hendaklah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. Allah Ta'ala sebut apa dia? Dan hendaklah kamu belanjakan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala telah jadikan kamu penguasa padanya. Harta-harta kita ni, kitalah kuasanya. Kitalah kuasanya. Bila kita wajib keluar zakat, contoh, dia panggil, bila kita wajib keluar zakat, bila harta tu dia panggil harta tu tam, maknanya milik kita sempurna. Kalau selagi mana dia tidak milik kita sempurna, maka tak wajib keluar zakat. Lagu mana milik kita sempurna? Mana kita memiliki dia tu dengan cara sempurna, tak ada orang kontrol, kita sendiri duduk dengan kita. Kalau duduk dalam KRSP dia pegang piti kita, dia pegang tu bukan duduk dengan kita, tu duduk dengan dia. Maka walaupun jumlah dah ada 100,000 duduk dalam tu, kita tak wajib keluar zakat sebab tidak milik tam. Memang nama kita, tapi kita kau yang menguasai duit tak? Dia pegang duit tu, nanti dia kata nanti aku bui kamu. Bila nanti aku bui kamu tu dia tak keluar zakat, maka duit tadi tu kita tak wajib keluar zakat. Dia tak keluar zakat ikut dia. Tapi kalau dia keluar, alhamdulillah, dia keluar bagi pihak kita. Tetapi wajib kalau tidak kita keluar dengan jumlah ratus ribu dalam KRSP, kita ni tak wajib sebab milik tam tu tidak ada, milik sempurna. Jadi hak ni Allah Ta'ala sebut ni, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih ni maksudnya milik tadi milik sempurna bagi kamu. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dan kamu belanjakan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala jadikan kamu penguasa padanya. Kamu sendiri yang menguasai itu. Dan harta kamu, kamulah yang berkuasa atas harta tu. Nak bui tak bui hak kamu kan.
Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang membelanjakan sebahagian hartanya, mereka itu memperoleh pahala yang besar. Jadi orang-orang yang beriman, dia beriman. Lepas tu dia wa anfaqu, dan dia memberi nafkah, dia berbelanja harta tadi. Tak kira lah dalam bentuknya zakat, dalam bentuknya sedekah, nafkah untuk diri sendiri, nafkah kata untuk isteri, anak-anak, itu dia panggil nafkah. Lepas tu dia derma, dia berderma. Lepas tu apa lagi, dia berwakaf. Ni sebab harta dia sendiri. Jadi itu atas semua Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Bila dia tadi beriman dan juga dia mengeluarkan nafkah tadi, tak kiralah berbelanja mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa anfaqu lahum ajrun kabir, bagi mereka itu pahala yang besar. Sekarang ni kita tak nampak ni, tak nampak. Kita tak nampak hak kita duduk belanja. Suami dia tak nampak lagi pahala hak dia duduk belanja isteri anak-anak dia tu. Anak bila anak tu ramai, maka besarlah belanja. Anak sedap minta pitih dengan ayah. Ayah pitih, ayah duit. Oh sedap anak minta duit. Hak ni pun minta pitih, hak ni minta pitih, hak ni minta pitih. Hak pak ni kak, beres. Tak rajin tak beres dengan anak. Beres sama, tak ada pitih pun beres. Anak nak kena ingat juga ke pak ni, jasa pak ni. Jasa pak duduk berkaih, duduk berkaih. Sebab itulah derakanya seorang anak ayat kepada ayah dia, ayat kepada mak dia, ayat dalam bahasa Arab alif fa kalau bahasa kita tu dah sedah, apa tu lagi, mak bla 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 lagi lah. Sebab apa tu ayah duk cari sepuluh dengan seekor burung keluar, mari suap kepada anak-anak duk nganga dalam saran, nyek semua. Hok mana ular nak mari makan anak burung, pak burung juga dengan mak burung ni, geduh lawan ular. Gitulah mak malainya, ayah malai. Ayah keluar cari nafkah, mak duk jaga anak. Nyamuk nak terketik sikit, tapa. Bunyi sikit, jaga selalu. Bila tiba besar ni, pandai kata itu dosa. Dia panggil uququl walidain, deraka kepada kedua ibu bapa. Jadi seorang ayah ni, bila dia bagi nafkah ni, dia beriman kepada Allah Ta'ala dan juga dia bagi nafkah, baiknya isterinya, baik anak dia, baiknya dia keluar sebagai sedekah, zakat dan sebagainya, maka akhirat ni barulah dia nampak lahum ajrun kabir, baru dia nampak. Sekarang ni Allah Ta'ala sedia dah, tapi dia tak nampak. Hak mana hak dia sedekah, hak dia bagi. Sekarang ni Allah Ta'ala duk ambil kira belaka dah. Cuma bentangnya akhirat esok baru dia nampak ajrun kabir, pahalanya besar. Pahalanya besar, masya-Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar kita, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Penting sekali semaya. Di hari Jumaat pun boleh kerja buat. Bila selesai semaya, pentingnya semaya bed. Selesai semaya, fantashiru fil ardi, maka berhamburan atas muka dunia, wabtaghu min fadlillah, carilah limpah nikmat kurnia Allah Ta'ala sedia atas muka dunia. Nak kerja apa nama kerja, janji kerja itu adalah kerja yang halal untuk nak bagi makan kepada anak isteri kita. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka api neraka utama baginya. Jadi kita ni kena jaga anak isteri kita, jangan bagi makan makanan yang haram. Pastikan makanan kita bagi kepada anak-anak isteri kita ni, nafkah ni, dan juga kita nak bersedekah dan sebagainya, pastikan ia adalah daripada sumber yang halal. Ada dia seorang polis. Polis ni
dia buat pengakuan, dia kata siapa dia berkhidmat dalam pasukan polis sehingga dia pecing. Dia kata start daripada dia mula posting berkhidmat, siapa ke dia pecing, dia tak pernah ambil pun duit orang. Dia kata saya cukup jaga, cukup jaga halal haram ni, cukup jaga. Sebab ada rembat kat tengah jalan tu tak boleh. Sekat tu tahu atas rupuk tu, lepas kedung lepas 10 hia, lepas 10 hia selamat dah, tak kena. Jadi banyak berlaku. Ambo ingat dulu ambo duduk di Pakistan dulu, surat kita ni dia tahan surat hari raya, tahan tinggi meja ni, surat raya ni, hok kat raya ni orang duduk atas. Dulu ke style atas ramalah ni sikit. Padahalnya orang bobo stamp belakang dah tu boleh sapa sana, bobo bayar dah stamp tu. Kalau tak bobo stamp wajib tak sapa dah. Tiba-tiba musim bulan puasa ni tak sapa, bulan lain sapa, bulan puasa tak sapa. Dia cari berjawab pun ni tinggi hok budak Malaysia. Boleh nak bayar suku pulak. Bayar suku pulak tu hak tak boleh. Tu hak tak boleh. Jadi tuan-tuan semua kita nak kena ingat, kita duduk atas muka dunia ni, hok mana halal ambil. Banyak hok halal, kerja buat hok halal banyak. Kenapa nak hok haram juga? Jadi tuan-tuan semua insya-Allah kita cuba jadikan kita ni supaya kita ni selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita ni ada harta benda, Allah Taala kata wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih, kok mana jadi milikmu tu ikutmu, janjimu, wa anfiqu munafqah, belanja ke sedekah dan sebagainya. Kenapa? Wa anfaqu lahum ajrun kabir, Allah Taala akan sedia pahala yang besar. Atas muka dunia tak nampak lagi, akhirat ni baru nampak. Barulah bergembira orang yang bersedekah, berinfak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekadar itu dulu ayat yang ke-8, dan insya-Allah kita akan sambung seterusnya nanti ayat yang ke-9, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Tak ada habis dah tu. Tak ada sampai satu muka surat. insya-Allah kita akan sambung lagi ayat yang ke-8. Ayat sekarang ni ayat yang ke-7. Wallahu alam. Kita sambung esok pagi. Wallahu alam. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.